الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحكمة الثامنة. Berkata ya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrahu, إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبال معها أن قل عملك، فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك. ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك، والأعمال أنت مهديها إليه، وأينما تهديه إليه مما هو مورده عليك. Itu satu hikmah. Hikmah yang ke-8. Kalau merupakan Quran kan ayat yang ke-8. Nah, dia guna hikmah. Satu hikmah, dua hikmah, bila banyak al-hikam. Itu lafaz jamak al-hikam. Nah, hikam jamak daripada mufradnya hikmah. Apa artinya? Arti perkataan musannaf tadi, iza fatahalaka, apabila buka ia Allah Ta'ala. Dhamir fataha kembali kepada Allah walaupun tidak disebut, panggil maklum min siyaqil kalam. Seperti inna anzalnahu, sesungguh kami telah menurun, kami akannya kembali pada Quran walaupun tak ada sebut sebelum tu, maklum. Ini pun iza fatahalaka, apabila buka ia. Siapa ia? Allah Ta'ala. Tu kita tafsir dhamir tu. Apabila buka ia Allah Ta'ala, laka bagi engkau. Siapa engkau? Hai murid. Makna kita orang yang menutupkan akan apa di hadrat ilahiyah. Kita orang menutupkan, mempertekadkan ilmu, pengetahuan, dia panggil kita murid. Hai murid, apabila buka oleh Allah bagi engkau tu, buka akan wijhatan minat ta'arrufi, buka akan satu jalan
daripada ta'arruf. Apa ta'arruf? Yakni perkenalnya. Bila Allah Ta'ala buka satu jalan bagi kenal dia, oh, katanya itu nikmat terbesar. Sebab berapa banyak hamba dia yang punya akal, yang pandai berfikir, pandai berbicara, pandai pula mencari kehidupan harian, bagai-bagai bentuk kerjaan. Allah Ta'ala mencapak dia ilham. Tak usahkan kita manusia yang punya akal, binatang tak ada akal lagi Allah ilham pandai cari makan. Ibu lebah, nah lebah madu, nah tengok ilham daripada Allah keluar pada sarang dia. Oh, pergi jauh tapi balik betul. Tengok, ini dengan ilham daripada Allah. Sedangkan ia binatang tidak ada akal. Tapi Allah Ta'ala ilham pandai cari makan kehidupan. Nah, sesungguhnya kamu, kalau kamu tu yakin, apa dia, kalau kamu tu tawakal ke atas Allah, sebenar-benar tawakal, nah Allah Ta'ala merezekikan kamu sebagaimana Allah merezekikan burung, pagi-paginya kempes perutnya, manakala petang-petang hal keadaan boncik perutnya. Itu nak menambahkan keyakinan kita rezeki selagi hidup ada. Walaupun orang yang sakit uzur pun rezeki ada secara sakit dan uzur. Bila habis rezeki, walaupun kita tak sihat begini, habis rezeki, tengok berlaku kemalangan. Dengan tak ada sakit apa-apa sebelum tu, sihat. Nah, pemandu kereta, pemandu kenderaan dah kita berjalan, mari langgar, mati, habis rezeki. Tu mana kata itu keyakinan supaya kita tak bersusah-susah dalam kiraan batin kita. Tidak nafikan ikhtiar usaha itu disuruh, maka kita berikhtiar usaha itu, maksudnya kata ikhtiar usaha disuruh hak yang halal. Kemudian hasil tak hasil itu terserah kepadanya. Tapi selagi hidup ada rezekinya, kan? Baik, maka rezeki ini macam-macam. Rezeki untuk tubuh badan, makan, minum, pakai, nah tempat kediaman tu rezeki bentuk tu. Dan rezeki ruhani, ilmu, makrifat, itu rezeki ruhani. Terkadang Allah Ta'ala bagi rezeki cara kehidupan mewah, tubuh badan, kehidupan, pakaian, mewah. Tetapi rezeki roh Allah beri hanya setengah-setengah saja. Kepandaian dunia. Bila hal akhirat tertutup gelap macam waktu malam lah. Ini Allah Subhanahu Wa Taala merentahkan hamba dia, menggunakan kejadian dia, ikut dia ajalah, atas bijak pandai dia lah. Di sini kata musannaf kita, apabila Allah buka, bagi kita selaku hamba dia, buka akan suatu jalan. Jalan tu nak kenal Allah tu banyak, tapi dia buka satu jalan. Oh, ketika itu kata dia, fala tubali ma'aha, maka jangan aku peduli ma'aha sertanya, yakni janganlah aku hiraukan sertanya, serta apa? Suatu jalan daripada perkenan itu. Fala tubali ma'aha, harap rajak kepada wijhah minat ta'aruf. Jangan aku peduli sertanya, serta satu jalan daripada ta'aruf kenal tu, yakni jangan engkau hiraukan. Orang petani kata heran, jangan heran. Jangan heran. Bahasa surat hirau. Orang sini cakap hirau. Hirau lah. Cakap tu bahasa surat lah tu. Jangan kau hirau. Tapi lurak Kedah ni ya tukar jadi rim makrak dalam pula dah. Hirau tu hak tulisan huruf ra. Tapi bila bercakap hirau kan, itu. Itu dia. Orang petani heran. Jangan heran. Jangan heran. Dia tanya tu itu. Yalah daripada kalimah hirau ni lah. Tubali, fala tubali, jangan engkau hiraukan.
Jangan akau pedulikan apa? Bahawa sedikit oleh amalan engkau, yakni yang zahirnya itu. Jangan heran amal sikit pun. Amalan zahir sedikit, jangan heran. Bila Allah Ta'ala buka batin, kerana hak besar sangat, jadi sinilah tengok wa aqimis salata li zikri, mendiri olehmu akan solat apa ni, supaya kenal aku, supaya menyebut, supaya ingatkan aku. Itu kita ingatlah tu, tengok zuhur dah masuk, tak sembahyang lagi, sifat sembahyang tu kan ingatlah tu. Cuba kita ada ingat ke dia, tak pedulilah kepada solat, kepada apa saja, nak buat kerja apa, asalkan dapat banyak lagi, tak hiraulah kepada haram halal, tak peduli, asalkan dapat banyak. Orang yang ada ingat kepada Allah, bila hak yang tak redai Allah, perkara-perkara tu haram, tak mau walaupun banyak. Sebab punca daripada kurang kenal Allah. Kurang kenal. Bila Allah buka ke dalam lubuk hati kita ni suatu jalan daripada perkenal dia, jangan kau peduli, janganlah kau hiraukan dengan bahawa sedikit oleh amalan akau ya zuhir itu. Sebab apa? Kerana bahawasanya Allah Ta'ala fa innahu, terjemah kerana isyarat pada kata fa, pada fa innahu tu agak panggil fi quwwati ta'lil. Terjemah kerana, maka kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu ma fatahaha laka, manafi, sebab jumlah tiada buka ia akan satu jalan daripada ta'aruf tu. Ma fatahaha, kembali pada wijhah, kerana Allah tidak bukakannya bagi engkau malaikan hal keadaan ia. Tu isyarat kata wa pada wa huwa wawul hal, panggil hal keadaan ia. Allah itu menghendaki akan bahawa memperkenal ia Allah tu kepada engkau. Dia buka, dia nak kenal kau dah tu. Seperti kita kata orang tu yang ada pegang jawatan yang besar, kita kenal biasa sebagai manusia, tapi dia nak memperkenal. Mu tahu tak aku tu siapa? Mu tahu tak jawatan aku tu apa? Tak tahu. Dia cerita, kita pun ada. Jadi terasa lain. Kenal kita dan mentekakkan lagi. Kalau hak kurang kita gerun, jadi rasa gerun. Kalau kita kurang malu, kita rasa malu. Tengok, kalau kita kenal manusia biasa, sebagai biasa lah, tiba bila tahu kata ini jawatan dia ni, ini tanggungan dia ni, ini kedudukan dia, kita kenal, jadi terasa malu, tak suka kenal hak dulu. Kenal dulu, kenal dah dengan dia, tapi kenal sekadar. Sekadar kata dia tu manusia biasa, kenal gitu, tapi tahu kata dia ni ada kelebihan, rasa malu kita dah kemari dah. Rasa malu kita ke dia. Dulu biasa gitu ya. Begitu bila kita kenal orang ada punya kelebihan, jadi berasa kita tu hati berasa karena terhadapnya. Begitu kita kenal Allah. Kalau kenal cara umum Allah selaku Tuhan. Tapi bila tahu lagi, kita hormatlah kepada Tuhan punya. Tengok kita nak masuk ke rumah, ada Tuhan punya, kita nak masuk dengan tak izin, boleh ke? Tak boleh. Walaupun pintu terbuka, pintu dibuka, kita nak masuk tak boleh kan, tak diizin oleh Tuhan punya. Lalu itulah bimaklum pada dulu, salam dulu, minta izin boleh ke tidak. Tengok adab nak masuk ke rumah. Apa kata kita duduk ni dalam alam hak siapa dan kita hak siapa? Alam sekalian, semua alam ni hak dia, punyaan dia. Kita sendiri kepunyaan dia. Boleh tak kenal dia? Ikut rasa kita nak buat apa. Boleh ke? Tak boleh. Motor kereta kita nak hidup setuh nak apa, tu kata jangan. Tak boleh.
Demikianlah semua hak dia. Dia larang itu, jangan ini, jangan. Kita tak heran. Cuba kira tengok. Ni kita renungkan. Itu mana kata orang jadi kadang-kadang Tuhan tak buka situ. Bila tak buka, tak kenal situ kan. Siapa tak kenal Allah terus. Siapa kata tak ada Tuhan. Oh, Tuhan hanya tutup pada retup. Teri sampai situ benar. Tak kenal adanya Allah. Orang ingkar sanek, orang tenapi menafikan sanek, mana ingkar tak percaya ada Tuhan. Oh, tu lagi beratnya tak kenal langsung. Ada juga sekadar kenal seperti musyrikin mutaqaddimin, kenal kata Allah Tuhan yang menjadikan alam, tapi bila sujud sembah kepada yang lain, sampai kenal tak habis. Kenal tak sungguh. Juga seperti Yahudi ahli kitab, Yahudi Nasara, mereka kata beriman dengan Allah, la ilaha illallah. Mereka percaya Musa Rasulullah, tapi tak mau percaya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal tak sungguh. Kenal hanya sekerat-sekerat saja. Berarti masih dihukum dalam kata allazina kafaru lagi. Begitu juga orang kenal itu kenal, tapi bila bercakap tentang mati hidup balik ada kiamat, mana boleh nak bakit balang kalah hancur lebuh. Orang pengen kenal tak habis. Sebab tu masih dihukum dengan kufur. Adapun kita orang mukmin, segala rukun iman yang 6 terimpun ada pada kita. Sebab tu panggil mukmin. Tapi kufur kita dari segi nikmat. Guna nikmat Allah tak pandai guna, bazila. Allah beri rezeki, kita guna ikut segala kemampuan nafsu. Ini apa yang kufur nikmat. Kufur dengan Allah tidak, kufur nikmat. Tak pandai guna. Seperti kita bagi barang kepada anak yang tak pandai guna dah. Itulah bandingannya. Jadi kena marah lah. Kena tunjuk ajar, jangan buat begini. Letak di sini tak kena pada tempat. Hantar di sini tak kena, yang betul kena di sini. Nak tunjuk ajar begitulah. Dia beriman dah. Itu bandingnya. Sebab dia musannaf kita kata, apabila Allah Ta'ala buka satu jalan perkenal, kerana kita kenal ada cara sini makrifat khassah, ada pemakrifat ammah, semua orang mukmin ada. Makrifat khassah. Kenal hak sebagai kenal. Hak tu. Kalau siapa di situ, janganlah kau hiraukan tetap sedikit amalan zahir. Sebab tu orang-orang arif kadang-kadang tengok amalan zahir tak banyak pun. Sebab dia batin dia nak kuat. Tiada buka ia, kerana Allah tiada buka ia akannya bagi engkau, malaikat hal keadaan ia Ta'ala itu menghendaki akan bahawa memperkenal ia kepada engkau, yakni sebagai perkenal yang khassah. Kalau kata yang panggil VIP lah panggil tak. Tak sama tu tempat duduk sama je, kursi ada, tapi VIP lain kelas dah. Orang-orang kenamaan yang panggil orang khas, orang khawas, dia panggil gitu. Sebab dia dapat makrifat khassah, nama dia panggil khawas. Kita ni makrifat ammah, panggil orang awam. Orang awam. Lepas tu dia buat soalan, alam ta'lam, tiadakah engkau tahu, yang ni yakin. Ini orang panggil istifham apa ni? Rupa bentuk soal tanya panggil istifham. Tapi makna di sini dia panggil istifham taqriri. Hamlul mukhatab 'ala al-iqrar. Tidakkah engkau tahu, yakni yakin, bahawa seperkenal itu huwa ialah, yakni Tuhanlah. Nanti isyarat pada huwa ni mubtada muriduhu khabar, jumlah tu khabar anna, tapi dhamir dalam huwa tu tak rajak kepada ta'aruf. Dia panggil jaratis silatu ala ghairi man hiyalah, dalam kaedah ibarat panggil. Tiadakah engkau tahu yakin bahawa seperkenal itu huwa ialah, siapa ialah, yakni Tuhanlah.
muriduhu alaika, Tuhanlah yang mendatangkan akannya, akan perkenan tu ke atas kau. Bukan kau boleh kenal sendiri, dialah perkenalkan kau tu boleh kau kenal. Sebab tu orang arif bila ditanya, dengan apa kau kenal Tuhan? Dia jawab, arabtu rabbi bi rabbi. Aku kenal akan Tuhanku dengan Tuhanku. Dia jawab gitu. Kita orang awam ni, dengan apa mu kenal Tuhan? Kata adanya, esanya. Dengan alam ini kita kenal dalil kata ada Tuhan. Dia panggil ahli hijab. Ada pun orang arif, arabtu rabbi bi rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Yang ini dengan Tuhan memperkenal aku ke dia, aku kenal sebab tu. Dia memperkenalkan aku. Kita ni manakah dalil yang menunjuk kan? Sebab kita tak nampak pada pandangan mata zahir. Tak dengar sendiri. Pas kita kenal dengan apa? Dengan dalil. Apa dalil? Alam ini menunjuk kata ada Tuhannya. Alam ini menunjuk kata kuasanya Tuhan itu. Alam ini menunjuk kata esanya Tuhan itu. Itu panggil dalil ijma'. Lepas tu huraian, bagaimanakah alam ini menunjuk atas adanya Tuhan, kuasanya Tuhan, esanya Tuhan? Ada huraian dia. Itu panggil dalil tafsili. Ada pun bagi orang ni, dengan Tuhanku lah aku kenal. Itu dia. Arabtu rabbi bi rabbi. Ma fi qalbi ghairullah. Ada orang kata dalam apa dia? Nasib-nasib bagi orang ahli sufi macam itulah. Dia bercakap betul hakikat, betul zauq dia tu. Kita mentabak orang awal tak apalah, zikir hak biasa dulu. Afdaluz zikri la ilaha illallah. Tu selebih-lebih zikir la ilaha illallah. Sebab itu bagi orang tak faham Ramadan ni, yang ambil hadis tu main nak rak apa zikir Allah. Dan kalau hadis kata afdaluz zikri la ilaha illallah, biar dulu hak tu hak zahir. Tak ada berlawanan dengan batin syariat. Tapi dia tak sampai ke batin syariat, dia bahas masalah kulit ni nak muka surat berapa, hadis nombor berapa, tu apa ingat tak payah tu. Tapi nak kemesuraan, tu payah dah. Nanti kadang-kadang dia duk rak. Mana bila dia rak, jawabnya dia tak sampai lagi, dia tak rasa. Dia rak pun betul juga dia. Ambil air biasa gini daripada apa dia, botol air tuah dalam cawan, air biasa begini, minum. Dia tanya, bergula ke? Dah, oi manis air ni. Mana nak orang lain semua biasa tawar. Apa kata dia? Dia rasa Allah Ta'ala bagi kah ke dia. Kita nak ikamah pun tengok aku tawar, mung tawar aku manis. Pas kita nak pergi bahas tak boleh, bak rasa. Dia tak ada dusta, dia cakap aku rasa manis. Tidak Nabi kamu rasa tawar, tu hak biasa. Aku pun kata air tawar biasa, tapi Allah Ta'ala beri pada aku manis. Tu kau ya aku rasa manis. Bukan kau tak anin tu manis, aku rasa manis. Beri pada orang lain, oi tawar. Beri pada orang demam, oi pahit air ni. Orang demam tu, minum air. Minum banyak air, minum. Tak boleh minum. Minum sekadar setegak, 2 saja. Apa? Tak boleh nak telan, pahit. Nak kata dia dusta. Dah Allah Ta'ala tarik perasaan jadi pahit. Ada masalah. Tidak. Itu bak zauq, bak rasa. Begitu kita bahas, orang dapat rasa, kita tak dapat rasa. Dapat dikenawi faham. Sepatutnya Masya Allah Tuhan bagi kamu. Orang lain semua tu rasa tawar biasa, air biasa. Air wet. Dia panggil capung air putih, air wet. Air putih. Biasa rasa dia tu. Sutrik payau. Dia kata dia manis. Luar biasa panggil. Kita nak ikat macam mana? Ini pun begitulah makrifat khasah Allah Ta'ala bagi kepada dia. Sebab dia kata di sini, apabila Allah Ta'ala beri makrifat khasah sampai situ, tak usah pedulilah tentang sedikit amalan zahir itu. Itu dia. Sebagai nak hiburkan. Ya kadang-kadang kita ni begini, jadi orang berasa susah hati.
Nah, tengok yang tu boleh baca Quran banyak. Oh, tengok yang tu boleh duduk sembahyang, lepas sembahyang. Oh, dia tu boleh amalan puasa. Selang sehari, selang 2 hari puasa. Oh, kita pun ingin bahasa nak buat itu, tapi nak buat tak boleh kita. Puasa duka. Jangan duka cita bila Allah Taala buka dalam tu. Itu maksud itu. Nah, tak payahlah supaya orang kaya Allah Taala beri kaya nak kerja lagi, tak payahlah. Ya orang ni pagi dini hari turun pergi kerja dah. Nak apa ini nafkah, cari nafkah. Kita dapat melalui yang tu Allah Taala bagi untuk kita. Ada kelebihan bagi dia. Bukan hina, kelebihan dia turun berjalan satu langkah ke langkah tu bajikan bukan sia-sia. Karena talabul halal faridatun. Tapi dia Allah Taala beri melalui itu. Kita Allah Ta'ala beri kaya, ada dengan rumah sewa, ada dengan gaji, dengan apa hari ni kita pecen dah. Pecen tak ada kena kerja tapi hasil boleh. Tak. Orang petani panggil riba tangan lah. Oh, ingin duk kerja. Tak payah kerja lah mu. Tu. Lalu tu kita ambil menjadi syukur kerana kita hari ni tak ada kena duk kerja dah. Hasil kita dapat. Syukur. Itulah kita membanyakkan syukur. Itu dia. Kadang-kadang inginnya tak payahlah hasil bagimu tu. Ni sepatutnya orang dapat makrifat batin je ni walaupun kurang dari segi amalan zahir. Jangan pedulikan. Cuma mu hanya syukur. Mu syukur banyak Allah Taala buka kamu tu. Tu maksud dia. Nah. Itulah kata dia. Sebab apa? Kerana bahawasanya Allah tidak buka dia malaikat hal keadaan ia tu menghendaki bahawa memperkenal ia kepada kami sebagai pengenal yang khas. Itu maksud. Tiadakah engkau tahu yakin bahawa seperkenal itu ialah yakni Tuhanlah yang mendatangkan akannya ke atas engkau. Ada amalan tak apa? Wal a'malu boleh, wal a'mala boleh dari segi kaedah atas pada isim anna ta'arrufa. Kaedah bila atas pada isim inna anna setelah sebut habis semua sempurna khabarnya harus pada maktuh itu baca dengan rafa' nasab. Tentu kaedah nak ingat kaedah nahu. Mana boleh baca wal a'malu wal a'mala atas sana. Dia boleh wal a'malu tu wajahnya atas dan boleh mubtada. Sebab tu kita jumlah ambil satu wajah. Dan bermula segala amalan. Itu ambil wajah mubtada. Dan bermula segala amalan, segala kerjaan yang zahir. Apa dia? Daripada ibadat, sembahyang, puasa, zakat, wajib, dan sedekah hak sunat, sembahyang sunat, puasa sunat, ibadat dan taat atas am pada khas. Dan taat, boleh taat itu ini. Semua tu apa? Kerjaan yang zahir. Itu engkau yang menghadiah. Bos sabdu tu supaya nak baca gitu. Engkau yang menghadiah akan dia, akan segala amalan zahir kepadanya, kepada Allah. Apa nak ayat? Yang boleh engkau dapat kenal tu Allah lah mendatang kepada engkau. Mana pemberian daripada Allah kepada engkau. Ada pun amalan zahir tu buat apa tu? Seolah engkau hadiah ke Allah. Kita jadi orang rendah bila kita pergi menghadap orang besar. Orang besar beri anugerah. Anugerah kita panggil kan, daripada beri anugerah kepada kita. Maka anugerah ni kadang-kadang apa dia bagi kata apa dia pekat je. Seperti tadi. Mengajar gini undang-undangnya kena ada tauliah misalnya. Apa tu dia anugerahkan tauliah. Lama diberi kekak kenalan. Selamat. Itu anugerah. Kemudian kita di samping kita pergi berjumpa dengan orang besar, kita bawa bagi hadiah buah tangan panggil hadiah. Kalau nak kira mana besar hadiah kita kepada dia dengan anugerah dia kepada kita. Kerana nisbah. Kita bawa barang hadiah bukannya harga murah, mahal juga. Bawa barang hadiah, dia hadiahkan kepada pembesar. Tapi dia anugerah pada kita. Kerana nisbah, mana besar anugerah daripada yang besar dengan hadiah kita kepadanya. Oi, jauh. Tu. Dia cakap tu balarah dia tu. Mana ini Allah Ta'ala buka ta'aruf bila kita kenal dia ni. Tak ada nak tanding besar.
Pas kita dak sembahyang, dak apa tu, dak sunat tu, semua salah hadiah kita padanya. Diisi dia, kan dia tak terima, tak ada hal. Kita bawa hadiah, tak payah dah. Hak kita dia anugerah tak terima, macam mana hukum? Undang-undang macam mana? Agung mari anugerah kita suatu kau, kita tak mau. Bagaimana undang-undang? Cuba jawab. Salah ke tak salah? Salah besar. Kita tak ada minta dia anugerah dengan suka hati nak anugerah sesuatu tawatan pada kita. Kita tak mau. Oi, salah besar. Tapi hadiah kita bagi kepada dia, dia tak mau buat baliklah. Ada apa ni nak kata, oi, perbezaan jauh. Tu banding apa dah tu perbandingan lah. Begitulah di sini kata alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alai wal a'malu tabul ma'malah anta muhdiha ilaih. Dan tiadakah engkau tahu, yakin bahawa seperkenan itu ialah, yakni Tuhanlah yang mendatangkan akannya akan perkenan itu ke atas engkau, dan bermula segala amalan yang zuhir daripada ibadat taat yang kita doa ibadat ni, engkau yang menghadiah akan dia akan segala amalan itu kepadanya. Takkah gitu? Jawab dulu. Ya, ini panggil istifham takriri. Seperti soal, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tu masalahmu tak tahu kah? Alam nashrah laka sadrak? Tidakkah kami melapangkan dadamu Muhammad? Daripada tak tahu kepada tahu, tak pandai kepada pandai, tak reti kepada reti. Takkah Allah kamilah menerangkan dadamu? Takkah? Jawab, iya. Bahkan alam nasrah tu panggil istifham taqriri namanya. Ni apa tu? Tidakkah kau yakin? Jawab, ya kami yakin. Bala na'lamu. Tidakkah kau tahu? Bala a'lamu. Ya. Allah Ta'ala tanya, alaysa Allahu bi ahkamil hakimi? Terjawab, bala. Bukankah Allah itu Tuhan hakim, segala hakim? Ya. Mengakunya, jawabnya. Ini pun, tidakkah kau yakin? Ya, saya yakin. Kata, amalan kita merupakan hadiah kita kepada Tuhan, merupakan pemberian Allah, merupakan anugerah yang terbesar. Lepas tu nak soal sekali lagi. Wa aina ma tuhdihi ilaih mimma huwa muriduhu alaik? Tu pula. Dan di manakah perbezaan barang yang akan hadiah akan dia barang kepadanya, kepada Tuhan kau, daripada barang yang ia Tuhan Al-Haq Ta'ala mendatang atau memkurniakan akannya barang ke atas kau? Kerana ni sebah tu, apakah farak dia perbezaan? Jawabnya yakni sangatlah jauh. Dia panggil istifham litab'id, lilistib'ad dipanggil. Perbanding saat ni lah. Kita bawa bagi hadiah, pergi hadiah pada orang besar. Balik dia nak terima, tak terima, terserah pada dia. Dia terima, kita terima syukur pula. Dia hormat pada kita pula. Ada pun bagi dia, anugerah dia bagi pada kita, kita tak terima, salah. Jahat adab kita terhadapnya. Dia nak denda apa boleh. Walhal kalau kita tak ambil, tak habis barang dia. Tapi dia bagi, kita tak ambil, salah. Kenapa? Dia pengen memperkecilkan dia. Maksud dari mana tu? Memperkecilkan pemberian dia itu. Sebab itulah kita kena nikmat Allah. Allah bagi pada kita sehatnya. Berapa harga sehat hari-hari ni. Boleh berjalan. Boleh berjalan. Tengok kita ni. Adakah kita nak pergi jauh, pergi dengan kenderaan. Turun pada kenderaan, nak masuk masjid, berjalan sehat. Kalau tidak pakai pelaknya, kita tolaklah ada Allah. Semaya pula Allah kena duduk tak khusi, susah, gerak-geri. Ni kita dah sehat, kan main sehat. Ni panggil nikmat. Banyak lagi lah kita nak tengok tu. Mana ini nikmat anugerah daripada dia. Ini belum tilik pada anugerah makrifat lagi. Sebab semua umat dia ada yang kupur dengan dia, tengok tak ada makrifat.
Ada kufur setengah-setengah, tak apa beriman setengah. Apa tu minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Tu Allah Taala mengkejikan. Adakah patut beriman setengah, tak beriman setengah, hak kena dengan hatimu, beriman tak kena dengan hatimu, tak beriman. Adakah begitu? Pada makna tak beriman semuanya. Macam-macam kan? Allah telah makna katakanlah itu nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita. Kesihatan kita juga merakumi langit kaki, tangan masih sihat, mata, kepala. Allah kan? Apa boleh kita sihat, kita ni boleh guna ibadah Allah. Kita nak hitung hak tu, hoi, banyak sangat. Yang buka kita kenal dia, hak ni lah tak ternilai. Kerana hak ni bawa pada selamat dunia pada akhirat kan. Ini kata bila dia buka gitu, lagi pula dia mempertekadkan ke makrifat kita, mempertekadkan. Sebab tu jangan pedulilah sedikit amalan zuhir. Abu Bakar radhiyallahu anhu dia boleh melebih pada sahabat lain, tidak membanyak pada sangat banyak semayang pun, bahkan dia sibuk dengan jadi pemimpin khalifah. Bab mengajar tak ada mana, tengok riwayat hadis tak ada banyak. Abu Hurairah banyak ayat kan, minal muqtirin 5,000 lebih. Wal hadi Islam tahun yang ke 3, tahun yang ke 7 kata setengah, mana kata akhir dah, tapi dia bila hijrah mai duduk Madinah, melazimi duduk selalu jadi ahli suffah, tak kerja buat yang lain, semata-mata tupu pada ilmu berjemaah bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia banyak dengar apa yang Nabi ucap, dia dengar. Dan pula tu dia sambung mengajar. Sebab tu dia banyak riwayat dia. Ada Abu Bakar khalifah, lagi pula sahabat yang terutama sekali, tapi banyak cerita dia tak ada banyak kerana dia masyhur dengan kerja khalifah. Apabila masuk kerja khalifah, cara amalan zuhir tak banyak manalah. Tapi dalam dia ni tinggi sangat, sebab gelar siddiq macam itu. Di kalangan sahabat tu siddiq. Tara Umar masalah syuhada. Tengok ni Allah Taala bagi kelas-kelas dia tu, darajat dia tu. Demikianlah dinasihat oleh Syekh kita Ibn Atha'illah, tuju kepada kita yang belajar, mendengar, mengaji kitab dia, mengajar kitab dia ni, mutalaah kitab dia. Kita masuk lupa kita adalah murid dia. Oleh itu dia kata jangan hirau, hai murid. Itu dia. Sebabnya tidakkah pemberian Allah Ta'ala sangat besar? Ya, amalan kita merupakan hadiah kepadanya. Kalau dia tak terima, banyak setara mana pun tak laku habis. Itu. Kebun kita banyak, buah kita banyak, bila wagi nak tolak, tak terima, tak laku hari ni habis. Itulah. Tak ada nilai ya, itulah perbandingan. Itulah patut akhir dia tanya, wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaik. Dan di manakah perbezaan barang kurniaan anugerah Tuhan, yakni ta'aruf tadi, yang akan barang hadiah amalan tadi, yang akan hadiahkan dia barang amalan kepadanya daripada barang ta'aruf yang ia Tuhan Al-Haq mendatang atau mengkurnia akannya barang ta'aruf ke atas kau. Mana apakah beza? Jawabnya yakni sangatlah jauh oleh perbezaan di antara keduanya. Apa keduanya? Barang yang akan hadiahkan kepadanya dan barang yang ia kurniakan ke atas kau. Jauh. Tu dia nah. Ni cakap pada dia ni kemah. Dia panggil hikmah tu boleh kita buat arti Melayu kemah. Sini panggil apa? Kemas. Kemas. Kemahnya panggil sini. Kemah. Kemah ngaho. Kemas ngasi. Tu. Daripada dekat yang berkata hikmah ni dah. Bila orang yang dia pada pendiri dia tu tegak tu, yang ni kemas. Gitu dah. Makna orang ada hikmah, dia kemas. Sebab makna daripada hikmah, bila orang dapat hikmah, dia panggil sakinah dia mari. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Macam itu. Siapa-siapa yang diberikannya oleh Allah akan hikmah, kebijaksanaan, ilmu yang manfaat, kebersihan hati, semua tak ada. Ayat kata
faqad utiya, maka sungguhnya telah dikurnia diberikan orang itu akan khairan yang kafiran. Termasuknya kemas. Hikmah tu dah lah kira. Kalau kata kemas terdekat lagi dengan hikmah. Tapi dia tadi kemas tulis gitu dah. Kalau kata kemas, apa kemas? Hikmah. Oh, hikmah. Dah tu. Itu satu arti daripadanya. Dia jebak kata ada pendiri ya, tak kemah. Sekali begitu, sekali begini, pagi begini, petang lain. Oh, tak kemah tu. Nah, kita nak bergantung pun tak boleh kata tak kemah begitu. Gugur sampai kita. Tu dia Allah. Kemah juga tetap dia panggil sakinah. Bila ada hikmah, Allah Taala beri pula sakinah. Sakana yaskunu sukun. Arti diam. Tetap tenang, hati jiwa tenang. Tengok Abu Bakar ketika dijanjikan nak boleh masuk Mekah, bila mayat dah sekat di Hudaybiyah, kemah Abu Bakar diam, tak tanya apa. Jangan siapa Umar tu mari tanya Abu Bakar, "Hai, takkah dia janji kata kita boleh masuk Mekah? Apa kena tahan ni? Takkah kata kita ni janji boleh masuk Mekah? Ya, ni apa kena tahan tak boleh masuk ni?" Abu Bakar dengan kemah dia jawab ana. Dia tak ada kata tahun ini kan. Oh, Umar tak ada kira juga. Tengok tu. Jadi tergugak juga sekaligus. Bukan tak yakin, maknanya ada gugup juga sikit. Hanya siapa dia tanya Abu Bakar? Macam mana? Kata kita boleh masuk Mekah ni, tak boleh masuk ni. Abu Bakar kata, dia tak ada kata tahun ini. Oh, lupa situ. Jangan tu kemah dia tu. Nah, supaya juga Nabi Musa bawa kaumnya lari untuk nak jemuriah laut dah. Allah Taala suruh dia itu. Tapi bila pergi kat tu kan, sahabat dia hak kemah, senyap tak tanya apa. Tak tanya apa. Tapi setengah pada setengah tanya juga, "Hai Musa, Tuhan suruh kau bawa ikut ni." Tak apa, dia juga ada jalan keluar. Tanya juga nak tak lekat sikit betul juga. Hak kemah diam saja. Tenang, tetap ikutlah. Kalau Musa turun ke laut, kami turun ke laut. Tu hak kemah. Hak tak kemah dia bersusih lihat belakang. Kok mana ni? Mimpi kita orang ikut ni. Mati kita ni belakang tengok penuh buat Firaun dak turut kita. Depan ni laut. Mati kita ni ada gamuk ni. Tu kata ni kita itu. Ada gamuk ni orang ikut ni. Mati dah kita ni. Depan pun berat, belakang pun berat. Berat dah kita ni. Hak teriak pun teriak. Tapi hak kemah, tak tanya apa. Cuba buat kat sana tanya. Lepas tu apabila balik pada Hudaybiyah turun ayat, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usahum wa muqassirin. Nabi baca ayat tu sallallahu alaihi wasallam bawa sahabat. Jadi kalau Allah Ta'ala benar masuk, tak amin. Hak nak masuk boleh tu masuk dengan aminin, masuk dengan yang aman. Kalau masuk tekan ni nanti bergoma dah. Sebab muda ingat lagi hak ni tahun lepas dah ada orang buat ganggu ke mu nak balas. Lalu tu tak selamat. Sedangkan mereka beriman dah. Keluarga mu hidup penyakit di kemu tu sudah baik dah. Mu tak tahu dak kira cerita lama. Sekali ni ada macam gitu ke? Lalu termasuk tak aman. Bila patah balik, hal keadaan kamu masuk Mekah, hal keadaan aman, boleh mencukur kemana, boleh buat umrah. Buat tahun berikut, tahun yang hadapan, tahun yang ketujuh, boleh masuk dengan aman. Betul Allah Ta'ala janji itu. Inilah ilmu ni begitulah. Jadi ada apa dak mengukuhkan hati kita, nak mencerahkan. Itulah dia. Selesai. Tengok perkataan syarah sikit. Berkata Syekh Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala, dan tak kala adalah ta'arrufat qahriyah, yakni segala perkenan yang bahasa kerasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu bermula yang zahirnya ialah jalal. Kita tak nyata titik, takut baca halal. Jin sebenarnya ialah jalal, artinya kebesaran, murah, yakni kekasaran. Dan batinnya, batin bagi apa dia ta'arufat qahriyah tu, batin ialah jamal. Bukan hamal tak dah,
titik apa kita tak nyata titik jamal sebenarnya. Apa dia jamal? Artinya keelokan. Tilik dengan apa dia, dengan pandangan zahir nampak kasar, tapi batinnya elok. Nah, bila tengok sampai batin elok, keelokan jamal. Sebab apa? Kerana barang yang mengiringi ia barang akannya, yakni akan jalal itu daripada apa? Daripada segala sifat kamal, artinya sifat kesempurnaan. Apa dia nak menyata? Kita banding satu, seperti contohnya kita duduk anak-anak bila tak dengar kata, tak ikut perintah. Seperti anak kecil kita suruh dia mandi, dia tak mau mandi. Mandi dulu. Pagi ni tak mandi lagi ni. Tak mau mandi kata dia. Tak boleh, kena mandi. Ayah nak pergi situ-situ. Nak pergi tak? Nak pergi nak mandi dulu. Tak mau mandi. Tak mau mandi tak boleh pergi. Kena macam tu dah. Akhirnya tak mau mandi juga. Kita nak pergi dah ni tak mau mandi. Gaya dia dia. Gaya dia harap selalu masuk tandas. Jiruh wah teriak tak mau mandi ni. Tak apa lagi main pukul ni. Kalau tengok Zuhir tak panggil jalan. Siapa kata tengok apa dua anak. Nah. Kalau orang lalu kata apa duk kerabu nak, duk kerabu nak. Kinayah daripada duk pukul dia kerabu kerabu tu. Apa duk kerabu nak? Maknanya pada tengok Zuhir kasar nampaknya. Tapi batin tak, batin elok. Dia mandi, suci dia, segar dia, boleh pakai pakaian baru kita. Tak kan? Tengok dia batin sebenarnya elok bagi dia. Tu dia. Tapi dapat bila suruh payah hirau, kena buat lagu tu lah. Ini pos-pos tu ada orang nak masuk syurga kena melalui gari. Dengan perang, dengan apa, bila kalah perang baru beriman. Kan main tu soalah nak masuk syurga ni kena pakai gari. Kena pakai rantai. Tak pelik orang ambil bus syurga ni kena pakai rata. Orang nak pakai rata, nak panggil masuk penjara tak usah masuk tarik. Ni hajat masuk syurga tak usah masuk kena pakai rata hajat masuk syurga. Tak pelik orang ni. Moga dia tak faham. Ni mana kata Zuhir nampaknya jalal. Nah, kebesaran, kekasaran, tapi batinnya dak keelokan, buat baik ke dia. Dah suruh buat sendiri tak mau buat, kena guna kekasaran. Tak. Begitulah di penjara ke orang yang buahkan di penjara akhir kerja baik dalam penjara. Keluar jadi baik. Di mana Zuhir kekasaran, batin sebenarnya jamal. Itu. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamala. Tu ada ke satu nota satu suruh bawah tu. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Hadis rawahu Muslim an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, artinya bahawa Allah Taala itu yang elok, maha suci dari segala sifat yang tak layak dengannya. Bukan saja dia tu yang elok, kasih ia akan keelokkan. Sebab tu nak masuk syurga tak boleh masuk dengan kekotoran. Tapi dia janji orang mukmin mati atas iman, janji syurga. Tilik kepada janji panggil wajibun sam'an. Wajib masuk syurga. Tapi nak masuk syurga tak boleh terhalang dengan kekotoran dosa. Kena menyuci dulu. Nyuci tu lah kena mandi dulu tu. Kalau tak dunia gah kena taubat, kena apa suci dulu. Ada mati dengan tak taubat, mati dengan keadaan kotor, kena cuci di akhirat. Nak masuk syurga selalu tak boleh, kena cuci tu dengan azab tu. Azab tu panggil azab sebenarnya cuci. Tak seperti kafir azab sungguh. Sebab mereka itu khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Ada orang mukmin dia letak pun tempat azab dia tu tak seperti tempat azab segala kufar no. Dia panggil letak satu tempat itu kharab. Kerana orang mukmin semua tak ada yang kekal. Akhir dia akan keluar syurga semua. Bila keluar tempat tu kharab, rubuhkan. Kalau kita panggil punggah ke rombok ke petani panggil kharab.
Sebab keluar habis dah. Sebab tu dia tak tepat lain. Jadi kalau tengok hakikat bukan azab, hakikat menyuci. Kerana nak masuk syurga tak boleh tak suci. Seperti anak tadi lah, dia nak pakai baju baru, sedangkan kita beli baju baru untuk dia dah, tapi dia nak pakai dengan kotor. Kita benar nak kita pakai? Jangan. Dia kata untuk siapa ni? Ayah beli untuk siapa? Untuk anak Mai anak nak pakai macam anak dia tak habis. Talih mun kotor cuma mani dulu. Tak mau mani tak boleh pakai. Soal gitulah. Nah, pas kita nak bagi ke dia dah. Suruh dia mandi tak mau mandi sendiri. Tu kena pegang hariat dia. Tu. Lepas tu bubuhlah ke dia beli untuk dia dah. Ni pun syurga Allah janji dah untuk orang mukmin semuanya. Semua orang mukmin. Mati atas iman. Tapi ada kekotoran, tunggu dulu. Kena masuk dulu. Pergi cuci dulu dengan bakar. Seperti bakar besi tanam hilal karat. Nyuci sebenarnya. Kan? Sebab tu ada riwayat hadis. Seorang yang paling akhir Nabi SAW cerita. Aku tahu kalau aku boleh, kalau nak cerita aku boleh cerita yang tu, nama tu, orang yang paling akhir keluar daripada neraka. Aku tahu. Tapi nak royak cerita, tidak nak royak yang tu tak. Belah mana? Bila dia keluar daripada syurga, keluar daripada neraka, Allah Ta'ala kata, pergi mu masuk syurga. Selepas daripada masuk sungai Hayah siap dah lah, mani-mani pusat suci dah lah. Bila suci, pergi masuk syurga. Dia pun pergi. Bila dia pergi, summa yukhayyalu, Allah Ta'ala beri khayal ke dia bahawa annan jannah mal'ah, penuh. Dia pergi nak masuk tengok penuh. Sebab dah pergi naik bas nah. Pergi naik jejak tangga. Oh, nak naik macam mana penuh ni. Turun balik. Ya Allah, penuh dah. Dia nak masuk tak boleh dah penuh. Allah Ta'ala kata, pergi. Masuk. Pergi kali yang kedua, Allah Ta'ala beri khayal ke dia tu penuh. Dia pun, ya Allah, penuh dah. Saya nak masuk tak boleh. Pergi, masuk pergi. Kali yang ketiga. Aku sedia untukmu sekurang-kurang dunia ni. Allah, ada riwayat 10 kali dunia ni. Tu hak paling akhir tu, hak awal tak kena cakap dah. Ya Allah, Engkau senda kat aku kau. Jadi boleh banyak tak suka. Nah, kita rasa kata kalau duduk di kaki 5 pun tak apa dah lah itu kan. Asal terbaik daripada penjara, duduk di kaki 5 tak apa dah. Lebih senang pada duduk dalam penjara, duduk kena ratai kenapa. Ya Allah, 10 kali gana dunia, Engkau senda kat aku. Tu dia. Nabi SAW bila dia cerita dia tu, Nabi senyum. Senyum siapa nampak tarinya senyum. Maknanya aji orang ni, dia terlalu seronok dah. Dia kata Engkau senda kat aku, rasa dekat Engkau Tuhan. Apa awak senda kat aku ni? Maknanya gitu. Apa maksud senda? Aku orang yang paling cemar, aku kotor, aku akhir sekali. Apa sampai 10 kali ganda dengan dunia ni tak suka. Tu dia berasa kata tu hewat senda ke dia tu. Terlalu seronok tu begitu. Nah, supaya orang hak seronok ketika unta dia hilang dah. Tak tahu nak cari ke mana ke, habis ke kira tak. Tak. Lelap. Jenera kata. Jaga-jaga duk cokong tapi dia Allah suka hati gak pegas kucuk kata. Kucuk-kucuk, Engkau Tuhan aku. Akulah Engkau hamba aku Tuhanmu. Seronok bedak. Oh, siapa mengaku Engkau hamba aku Tuhanmu. Jenazah kata terlalu dia seronok, dia zuk gitu baik kataan. Jadi kadang-kadang menyalahi zuhir. Hanya gazuk lagu ni dah. Hantu kadang-kadang cakap nak zuhir, menyalahi zuhir syariat, tapi dia zuk lah. Supaya berzikir la ilaha illallah, dia banyak-banyak dia zuk je apa buat Allah anallah. Sudah ana siap dia dengar mengaku Allah. Tu dia zuk gitu baiknya. Gitu dah. Itulah sebab tu lah bila berlaku lagu ni kena ambil orang reti dalam medan ni tolong bicarakan. Itulah. Itu kata saat ni Ibnu Adibah. Tak kala ta'arufat ni qahriyah, bahasa terkerasi daripada Allah, dia nak bagi kepada siapa dia kehendak, dia bagi semata kun fayakun. Nampaknya kena kita berhenti setakat tu dululah. Kita baca semula daripada berkata Ibnu Adibah. Kalau kita nak terus gitu, panjang lagi nak sampai kepada bawah tu. Singgah di situ dulu untuk bahagian kitab.
kita